Selamat sejahtera kepada semua pelajar. Jadi bertemu lagi kita dalam bab 2 bagi subjek biologi tingkatan 4, iaitu bab 2 adalah pengenalan kepada struktur dan fungsi sel, proses hidup organisma unisel dan multisel, dan juga asas organisasi dalam suatu organisma. Jadi, organisma hidup terdiri daripada unit-unit asas yang dikenali sebagai sel. Sel biasanya digambarkan sebagai unit hidup atau binaan blok-blok di mana benda-benda hidup dihasilkan. Dan setiap sel menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang memberi kehidupan kepada organisma. Dengan menggunakan mikroskop berteknologi tinggi, saintis dapat memerhatikan komponen sel dengan lebih terperinci. Sekarang mikroskop yang paling canggih adalah mikroskop elektron. Baik, komponen sel ialah struktur yang terdapat dalam sitoplasma dan melakukan sesuatu fungsi khusus. Dan sesetengah komponen hanya dapat dilihat di bawah mikroskop elektron kerana saiz mereka yang terlalu kecil. Kita akan mempelajari sel haiwan terlebih dahulu, kemudian kita akan mempelajari sel tumbuhan. Lisosom adalah satu komponen sel yang merembeskan enzim lisozim untuk mencernakan organel yang telah mati ataupun bakteria yang masuk ke dalam sel. Nukleus adalah pusat kawalan bagi sel, dan di dalam nukleus ada nukleolus. Selepas itu terdapat jalinan endoplasma kasar yang mengandungi ribosom dan jalinan endoplasma licin yang tidak mengandungi ribosom, dan membran plasma yang mengawal keluar masuk bahan ke dalam sel, ribosom, jasad Golgi, sentriol, mitokondrion, dan juga sitoplasma. Mitokondrion adalah komponen sel yang berbentuk rod atau spera yang mempunyai dua lapisan, yaitu membran dalam licin dan membran luar yang licin dan membran dalam yang berlipat-lipat, dan mengandungi enzim yang terlibat dalam respirasi sel. Fungsi mitokondria adalah tapak penjanaan tenaga semasa respirasi sel dan tenaga dijana dalam bentuk ATP, yaitu adenosina trifosfat. Sentriol pula adalah struktur silinder kecil yang wujud secara berpasangan dalam sel haiwan. Ingat, sel haiwan sahaja, dan terdiri daripada susunan mikrotubul yang kompleks dan tidak wujud dalam sel tumbuhan. Fungsinya adalah membentuk gentian gelendong semasa pembahagian sel dalam sel haiwan. Jasad Golgi adalah terdiri daripada satu timbunan kantung pipih selari, yang setiap satunya dilapisi oleh membran unit tunggal. Membran baru ditambah pada satu hujung jasad Golgi dan vesikel digentingkan dari hujung yang satu lagi. Dan tujuannya ataupun fungsinya adalah memproses, mengubah suai, membungkus, dan mengangkut bahan kimia seperti protein, karbohidrat, dan glikoprotein. Glikoprotein ialah gabungan karbohidrat dengan protein. Membran plasma ialah membran luar yang menyelimuti keseluruhan kandungan sel. Ianya dibina daripada protein dan fosfolipid dan bersifat telap memilih. Fungsi membran plasma ialah mengasingkan kandungan sel daripada persekitaran luar, mengawal pergerakan bahan ke dalam dan keluar sel, dan membenarkan pertukaran nutrien, gas respirasi, dan bahan buangan antara sel dan persekitarannya. Lisosom adalah kantung sfera kecil yang diselimuti oleh membran tunggal
dan mengandungi enzim lisozim. Fungsi lisosom adalah menghidrolisis molekul organik kompleks seperti protein, asid nukleik, dan lipid. Menghidrolisis juga dikenali sebagai memecahkan molekul kompleks dan juga menguraikan bakteria dan komponen sel yang rosak. Nukleus adalah komponen paling besar dalam sel, berbentuk sfera, padat, dan dilingkungi membran nukleus yang mempunyai liang. Jadi nukleus mempunyai kromosom, nukleolus, dan nukleoplasma. Fungsinya adalah mengawal segala aktiviti sel dan mempunyai kromosom yang mengandungi asid deoksiribonukleik atau DNA yang menentukan ciri sel dan fungsi metabolisme. Ribosom pula ialah granul kecil, padat dan berbentuk sfera. Terdiri daripada protein dan asid ribonukleik (RNA), dan ribosom juga terdapat pada permukaan jalinan endoplasma kasar atau wujud bebas dalam sitoplasma. Fungsi utama ribosom adalah merupakan tapak sintesis protein seperti enzim dan juga protein-protein yang lain. Jalinan endoplasma pula terdiri daripada dua sistem rongga ceper berlipat yang bersambungan. Okey. Jadi maksudnya di sini dia adalah seperti jasad Golgi, tetapi dia tidak dia mempunyai berbeza ya, dia mempunyai perbezaan. Okey. Jadi membran jalinan endoplasma membentuk jalinan berterusan dengan membran nukleus. Okey. Ini adalah perbezaan di antara jalinan endoplasma dengan jasad Golgi, kerana jalinan endoplasma bersambung dengan membran nukleus, manakala jasad Golgi tidak bersambung dengan membran nukleus. Terdapat dua jenis jalinan endoplasma, yaitu jalinan endoplasma kasar dan jalinan endoplasma licin. Terdapat satu perbezaan yang membezakan jalinan endoplasma kasar dan licin, yaitu kasar mempunyai ribosom pada permukaannya. Okey? Oleh sebab itulah dia dinamakan jalinan endoplasma kasar. Fungsi jalinan endoplasma ialah sebagai sistem pengangkutan bahan dalam sel, menyediakan permukaan luas untuk pelekatan enzim dan tindak balas biokimia. Jalinan endoplasma kasar mengangkut protein yang disintesiskan oleh ribosom, manakala jalinan endoplasma licin mensintesiskan dan mengangkut gliserol dan lipid serta menjalankan detoksifikasi dadah dan hasil sampingan metabolisme. Baik, kita beralih kepada sel tumbuhan dan strukturnya. Okey, fungsi komponen sel dalam sel tumbuhan adalah serupa atau sama dengan sel haiwan, tetapi berlaku beberapa perbezaan kehadiran komposisi fungsi komponen sel yang mana saya akan terangkan sebentar lagi. Okey. So, ciri yang paling jelas ialah sel tumbuhan mempunyai dinding sel, mempunyai kloroplas yang banyak dan mempunyai vakuol yang besar. Okey, jadi ini adalah contoh lukisan bagi gambar sel tumbuhan, di mana kalau sel tumbuhan terdapat dinding sel, tonoplas, yaitu membran yang melindungi vakuol, dan permukaan vakuol ataupun isi padu vakuol yang besar. Fungsi dinding sel ialah mengekalkan bentuk sel, menghalang sel daripada meletus dan menyokong sel. Okey, dinding sel terdiri daripada lignin, okey, dan selulosa. Seperti juga sel haiwan, membran sel
jalinan endoplasma kasar, ribosom, nukleus, nukleolus, dan jasad Golgi mempunyai fungsi yang sama dengan sel haiwan. Dalam sel haiwan, vakuol adalah komponen di mana air meresap ke dalam vakuol sel tumbuhan dan sel akan menjadi segar. Manakala tonoplas merupakan membran yang mengelilingi vakuol dan bertindak hampir seperti membran plasma. Kloroplas pula berfungsi untuk menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa proses fotosintesis. Oke, ini adalah gambar lain bagi sel tumbuhan. Oke, seperti yang telah saya terangkan, dinding sel mengekalkan bentuk sel, menghalang sel daripada meletus, dan memberi sokongan kepada sel. Kloroplas menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga kimia, di mana dalam kloroplas terdapat pigmen klorofil yang berwarna hijau dan juga struktur-struktur seperti lamela, thylakoid, dan stroma. Oke, stroma adalah ruang seperti sitoplasma yang berada dalam membran dalam kloroplas. Kloroplas juga mempunyai dua membran seperti mitokondria, yaitu membran luar dan membran dalam. Baik, ini adalah soalan aplikasi. Bandingkan dan bezakan sel haiwan dan sel tumbuhan. Kedua-dua sel mempunyai nukleus sitoplasma, membran plasma, jasad Golgi, mitokondria, dan jalinan endoplasma. Tetapi sel tumbuhan mempunyai bentuk tetap, mempunyai dinding sel, mempunyai kloroplas, vakuol yang besar, dan tidak mempunyai sentrol. Manakala sel haiwan pula tidak mempunyai bentuk yang tetap, bentuk sel yang tetap ya, tetapi tidak mempunyai dinding sel, tidak mempunyai kloroplas, tiada vakuol, dan mempunyai sentriol. Baik, kita beralih kepada proses hidup organisma unisel. Organisma unisel terdiri daripada satu sel sahaja. Uni bermaksud satu. Sel ini merupakan unit hidup lengkap sama seperti organisma multisel. Dan organisma unisel juga boleh menjalankan semua proses hidup. Contoh organisma unisel yang paling ringkas adalah protozoa. Dan ada beberapa jenis protozoa, dan contoh protozoa yang akan saya bincangkan adalah ameba dan paramecium. Dari segi pergerakan, ameba sentiasa berubah bentuk apabila bertemu dengan halangan dan bergerak dengan menunjukkan pseudopodium. Manakala paramecium bergerak menggunakan pukulan cilium secara beritma. Kedua-dua ameba dan paramecium bergerak terhadap rangsangan kimia, sentuhan atau cahaya dengan bergerak menjauhinya. Dari segi respirasi, pertukaran gas, oksigen dan karbon dioksida berlaku melalui membran plasma di seluruh permukaan sel. Dan dari segi pertumbuhan, kedua-dua ameba dan paramecium membesar dengan mensintesis sitoplasma baru. Terdapat perbezaan pemakanan antara ameba dan paramecium. Untuk ameba, ameba akan bergerak ke arah makanan dengan memunculkan pseudopodium untuk memerangkap zara makanan secara fagositosis, dan vakuol makanan bergabung dengan lisosom, dan zara makanan dihidrolisis oleh enzim lisozim dalam lisosom, dan nutrien yang dihasilkan diserap ke dalam sitoplasma. Makanan yang tidak tercerna akan disingkirkan apabila bergerak. Manakala cilium pula membantu zara makanan masuk ke dalam alur mulut dalam paramecium, dan vakuol makanan bergabung dengan lisosom. Zara makanan dihidrolisis oleh enzim lisozim dalam lisosom, dan nutrien yang dihasilkan diserap ke dalam sitoplasma. Makanan tidak tercerna disingkirkan melalui dubur.
Dari segi perkumuhan, kedua-dua ameba dan paramecium melakukan proses perkumuhan yang sama, di mana bahan perkumuhan disingkirkan secara resapan dan air akan meresap masuk ke dalam sel secara osmosis dan mengisi vakuol mengecut. Vakuol mengecut akan menyingkirkan air dari semasa ke semasa dan proses ini dinamakan pengosmokawal aturan. Dari segi pembiakan pula, ameba menjalankan pembiakan aseks, yaitu pembelahan D2 secara mitosis. Okey, pembiakan aseks bagi ameba secara belahan D2. Manakala apabila tidak sesuai, ameba spesies akan membentuk spora yang hanya bercambah apabila keadaan persekitaran pulih semula. Contohnya apabila keadaan kembali menjadi lembap atau suhu menjadi optimum. Paramecium juga menjalankan proses pembiakan aseks secara belahan B2, tetapi melakukan pembiakan seks yaitu konjugasi apabila keadaan persekitaran tidak sesuai. Proses hidup organisma unisel dapat diterangkan melalui struktur dan jenis. Contohnya, haiwan dan manusia dan tumbuhan mempunyai proses hidup yang berbeza. Contohnya, bagi sel otot dalam manusia, tersusun dalam bentuk gentian multinukleus dan berjalur, mengecut dan mengendur bagi menghasilkan pergerakan. Manakala sel saraf berbentuk luncuran panjang dan halus, berfungsi menghantar impuls saraf. Sel epitelium pula adalah sel yang nipis dan melapisi permukaan organ seperti saluran pencernaan, dan sel darah putih boleh berubah bentuk dan berfungsi memusnahkan patogen. Sel darah merah tidak mempunyai nukleus berbentuk dui cekung dan berfungsi untuk meningkatkan kecekapan pengangkutan oksigen, dan sel sperma mempunyai ekor panjang untuk membolehkannya berenang ke arah ovum. Dan bahagian kepala dalam sperma mempunyai nukleus yang membawa satu set kromosom yang berasal daripada induk jantan dan juga mempunyai kandungan mitokondria yang tinggi disebabkan oleh pergerakan yang memerlukan banyak tenaga. Dalam sel tumbuhan, tiub tapis adalah turus silinder panjang yang tersusun dari hujung ke hujung dan mengangkut bahan organik dari daun ke organ simpanan seperti buah. Salur xilem pula adalah berbentuk salur berongga yang panjang dan bersambungan. Dalam sel daun terdapat sel mesofil berspan yang mempunyai banyak ruangan di antara sel yang membenarkan pertukaran gas dari bahagian daun ke sel mesofil palisad, dan dalam sel mesofil palisad pula terdiri daripada sel berbentuk silinder yang panjang disusun secara tegak dan rapat antara satu sama lain dan mempunyai kepadatan kloroplas yang tinggi. Susunan ini membolehkan penyerapan maksimum cahaya matahari. Sel pengawal pula adalah sel epidermis yang terubah suai berada di bawah permukaan daun, dan mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Stoma ialah liang atau pembukaan yang membenarkan pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Dalam organisme multisel, sel-sel yang sama jenis dan menjalankan fungsi yang sama diorganisasikan bersama untuk menjalankan sesuatu fungsi yang khusus. Terdapat 4 jenis tisu utama dalam sel manusia, dalam badan manusia, yaitu tisu epitelium, tisu otot, tisu saraf, dan tisu penghubung. Tisu epitelium adalah tisu yang melapisi permukaan luar dan permukaan berongga dalam badan, dan struktur tisu epitelium diadaptasi berdasarkan fungsinya. Misalnya, tisu epitelium pada kulit melindungi organisme daripada jangkitan, kecederaan bahan kimia, dan penyahidratan. Dalam tisu otot terdapat 3 jenis tisu otot, yaitu otot licin, otot rangka, dan otot kardium. Tisu saraf adalah terdiri daripada neuron atau sel saraf, dan setiap neuron terdiri daripada badan sel dan gentian sel yang disebut sebagai dendrit dan akson. Tisu saraf mengesan rangsangan dan seterusnya mengutus maklumat ke dalam isyarat
elektrik dalam bentuk isyarat elektrik ke otot ataupun kelenjar. Dan fungsi tisu saraf ialah mengkoordinasikan aktiviti badan. Tisu penghubung terdiri daripada pelbagai jenis tisu dan gentian dan tersebar di seluruh bahagian badan. Contohnya untuk memautkan organ-organ. Baiklah, contoh tisu penghubung ialah tisu kolagen, adipose tissue ataupun tisu lemak dan darah. Okey, terdapat dua jenis tisu utama dalam tisu tumbuhan, iaitu tisu meristem dan tisu kekal. Tisu meristem sentiasa membahagi dan terdiri daripada apex dan lateral. Manakala tisu kekal terdiri daripada tisu epidermis, tisu asas dan tisu vaskular. Tisu asas terdiri daripada tisu parenkima, tisu kolenkima dan tisu sklerenkima dan berfungsi untuk menyimpan kanji, protein dan air. Dan tisu ini juga boleh menjalankan fotosintesis. Tisu kolenkima berfungsi memberi sokongan kepada batang muda dan tidak berkayu, dan tisu sklerenkima memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada bahagian tumbuhan yang matang. Tisu vaskular terdiri daripada dua, iaitu tisu xylem dan tisu phloem. Tisu xylem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke bahagian lain tumbuhan, dan dinding tisu xylem yang berlignin memberi sokongan dan kekuatan mekanikal kepada tumbuhan. Tisu phloem pula berfungsi mengangkut bahan organik seperti sukrosa dari daun ke semua bahagian tumbuhan. Baiklah, kepadatan komponen sel tertentu dan fungsi sel khusus. Sel sperma, sel otot, dan sel meristem tumbuhan mempunyai mitokondrion yang banyak kerana sel-sel ini menjalankan proses yang memerlukan banyak tenaga. Contohnya, sel sperma perlukan banyak pergerakan, sel otot, pengecutan dan pengenduran, dan sel meristem pembahagian sel secara aktif. Sel mesofil berspan dan sel mesofil palisat pula mempunyai kandungan kloroplas yang tinggi untuk membantu penyerapan lebih banyak cahaya matahari bagi proses fotosintesis. Sel pankreas, sel goblet dan sel hati pula mempunyai jalinan endoplasma kasar dan jasad Golgi yang banyak kerana sel-sel ini menjalankan proses rembesan dan sintesis protein yang banyak, contohnya enzim dan juga protein-protein yang lain. Aras organisasi ialah sel, tisu, organ, dan sistem. Hasil interaksi antara organ-organ yang berbeza membentuk sistem. Terdapat 11 sistem organ utama dalam badan manusia, iaitu respirasi, pencernaan, peredaran darah, limfa, saraf, integumen ataupun kulit, endokrin, rangka, otot, urinari, dan pembiakan. Dalam tumbuhan hanya ada dua sistem, iaitu sistem akar dan sistem pucuk. Baiklah, terima kasih kepada pelajar-pelajar yang telah menyumbangkan dalam proses pembinaan slide ini, iaitu Cindy, Ivy, Sherilyn dan Aiman daripada kelas 4H. Terima kasih kerana mengikuti perbincangan dalam topik biologi dan proses sel. Jika bab ini membantu anda dalam pembelajaran, sila like, share dan subscribe, dan have a nice day.